Assalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, okay. So first of all, sorry for the last week. Sebab minggu lepas kita sepanjang minggu tak ada kelas sebab saya pergi ke bengkel. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu tarikh untuk kita replace lah. Kita berjaya kita discuss. Kalau semua orang ada. Tengok persetujuan orang ramai macam mana. Okay. Saya tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan kita punya visual design ni. Okay. Sebabkan kita ada banyak yang terlepas ni. Saya nak habiskan kita punya first one ni. Right, okay. So sorry. So the last time kita stop dekat sini, betul kan? Yang faces ni. Kan Right, okay. Yang ni kita dah tengok. Okay. So yang ni lah. Right, okay. Okay. Basically dia bagi tahu kat situ apa masuk emoji lah. Macam mana kita yang dah bagi tahu saya cerita dengan awal tu. Ada satu-satu emoji tu kita beranggapan emoji tu sebenarnya menandakan sesuatu yang kita faham. Tapi sebenarnya ada di sebalik language dia akan membawa maksud yang berbeza. That's why kita kena careful lah dalam penghasilan ataupun dalam penggunaan emoji yang memang ada. Right? Okay. So daripada mula start dengan yang kita pakai simbol. Titik lah, huruf P lah dan sebagainya. Maybe lagi tu orang tak faham. So, diorang convertkan kepada kita panggil icon. Okay. Pun ada lagi yang tak faham. So, nowadays sekarang ni dia dah convertkan kepada animation. So, jadi kalau siapa-siapa yang menggunakan Telegram, you guys punya emoji semua dalam bentuk animation. Kenapa? Sebab dekat di situ lagi orang akan faham lah konsep animation ataupun emoji tu untuk orang sampaikan. Alright, okay. So nak lagi detail siapa yang pakai iPhone ataupun Samsung, you guys punya personal avatar punya emoji. Maksudnya you scan you punya face, lepas tu you create you punya own icon atau avatar. Icon you yang akan buat those orang kata apa emotional punya effect. So jadi people will know what exactly you are trying to tell the another user. Right, okay. That's why kita kadang-kadang bila kita buat design ni kita nampak benda ni secara general, tapi sebenarnya in reality dia terlampau complicated untuk orang faham lah apa benda yang kita nak cuba deliver. Okay. Dalam kita punya design teori dia terbahagi kepada dua. Hari tu kita tengok dekat bahagian yang ni yang sensory kita ni kita ada gestalk, lepas tu kita ada constructivism punya teori. Okay. And then lepas tu yang dekat sini kita ada ni satu lagi adalah dikenali sebagai connective punya teori. Kalau tahu connective punya teori ni adalah di mana dia menggunakan kita punya mental connective thinking untuk kita orang kata apa visualize benda yang kita nampak ataupun benda yang kita yang benda present dan macam mana kita nak interpret benda tu. Alright, okay. So kalau tengok kat situ we are constantly on the lookout for things which we are familiar. So we are see for example faces in inanimate objects simply because some features look vaguely like eyes and mouth such as the man on the moon. So kita akan nampak benda tu secara orang kata apa bersahaja, menyeluruh. Okay. Dia macam mana kita punya mental kita proses benda tu secara realitinya, konektifnya lah. Okay. Okay, kita tengok yang ni. Kita tengok yang the first one tu. Apa yang dimasukkan dengan konektif? Alright. Konektif ni adalah di mana kita boleh melihat sesuatu objek, okay, ataupun sesuatu design tu dengan secara menyeluruh dan kita automatically kita punya otak boleh stimulate untuk membayangkan sesuatu objek tu kepada sesuatu objek yang kita dah biasa tengok. Alright. Okay, kata macam for example kita tengok yang kartun karakter tu. Kalau perasaan apa yang tak ada pada kartun karakter tu? Apa yang awak rasa tak ada? Yang rasa tak lengkap? Siapa boleh bagi example? Apa dia? Yes. Kartun karakter tu tak ada mulut. Tetapi kita tak rasa benda tu pelik.
Sebab kita dah di orang kata apa, dah di brainstorm ataupun telah distimulate bahawa kalau sesuatu karakter, satu rupa paras yang ada mata, ada rambut, menyerupai manusia dan automatically ada mulut. Kita akan nampak macam kita tak nampak, pelik lah kau. Tak ada. Dia akan jadi macam biasa. Tambah-tambah lagi kita telah diajar bahawa benda tu adalah sekadar kartun ataupun hiburan saja. Dia once orang kata apa, tak adalah nak rasa efek. Sama kalau kita tengok ada kartun yang kena penyek lah, apa ni? Apa karakter kartun yang kecil tu, saya lupa nama dia. Doktor apa benda ke Lepas tu kita tengok Pink Panther. Panther kan warna hitam. Kenapa dia tiba-tiba warna pink betul? Something like that. Kita tak nampak benda tu different. Tapi kita nampak benda tu secara menyeluruh. Itu dalam kita panggil benda yang tak logik. Yang kita memang fikir 100% memang tak logik. Benda yang logik. Okey, seperti yang ni. Yang gambar sebelah kanan awak tu kita ada gambar sebentuk bulan. Okey, okey sebentuk bulan ni. Okey. Kalau kita tengok secara straightforward. Kalau kita tengok straightforward, kita akan nampak dia punya kawah, apa benda lah. Lubang-lubang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita boleh berimajinasi, kita nampak seperti ada 2 biji mata dekat situ dan ada 1 mulut. Perasan tak? Yang dekat kawah hitam tu kita akan nampak 2 biji mata dan 1 mulut. Kan? Betul, alright, okay. So, samalah bulan kadang-kadang bila kita tengok bintang. Bila bintang tu ada sambung-sambung, jadi macam ni. Tambah-tambah lagi yang apa, ada yang jenis suka lepak waktu petang. Waktu petang je keluar, apa tengok awan. Awan ni bentuk singa, awan ni bentuk ni, awan ni bentuk ni. Kalau kita perasan kan ada yang awan-awan yang menghasilkan pelbagai bentuk. Sebenarnya itu adalah awan. Tapi dia boleh menghasilkan pelbagai bentuk yang membuatkan imajinasi kita fikir, oh ni sebenarnya bentuk macam ni. Itu kita panggil kita punya cognitive thinking. Macam mana kita boleh menerima sesuatu benda, sesuatu design yang dihasilkan, walaupun tidak secara realiti ni dia nak menuju ke arah itu. Tapi kita tahu penyampaian dia adalah dia nak cuba sampaikan benda tu adalah bermaksud sedemikian. Okay, that's why kata kadang-kadang orang berfikir lain daripada yang lain. Orang ni fikir lain, orang ni fikir B, orang ni fikir C. Okay, itu yang menyebabkan that's why cognitive thinking kita tu kena proper dan betul. Alright, okay. Okay, next we go to visual analyze. Okay, visual analyze analisis adalah proses of breaking a complex topic to substance into smaller parts to gain a better understanding of it. Okay, so maksudnya kita analyse satu benda tu bila kita dapat tahulah. Okay, kalau visual analyze adalah kita nak interpret kita punya information surrounding based on apa yang kita nampak. Kalau analyze, kita ambil satu benda kompleks tu, kita split kan. Okay, dan kita cari-cari. Macam awak lah, awak ada masalah. Okay, apa masalah dia? So awak tulis. Okay, kita nak selesai macam ni. Tapi kalau visual analyze ni, macam mana kita nak melihat sesuatu benda tu dan kita nak sampaikan message tu melalui kita punya visualization. Sebab macam saya bagi tahu awak tadi, setiap orang mempunyai mata pandangan yang berbeza. Ada orang berpendapat, oh aku lihat ni macam ni. Ada aku lihat ni adalah seperti A. Aku lihat ni pula adalah seperti B. That's why kita kena tahu what exactly kita nak try to determine apa yang kita nampak. Alright, okay. So, dia punya goal adalah to find the meaning. Okay, the second one, to move the subjective, quick and emotional opinion, often expressed from a personal perspective to an object, long-term and resonate, judgment reflect by critical punya perspective. Okay, so maksudnya bila kita buat satu benda tu, kita kena pull off benda-benda yang first adalah subjective, benda-benda yang terlampau open, general. Yang kedua, quick judgment. Okay, maksudnya kita tengok kejap, okay, pop terus buat. Ini yang banyak orang buat sekarang ni. Baru tengok gambar sekeping, terus buat statement dekat internet, upload, forward dan sebagainya. Lepas tu emotional punya opinion. Benda ni lah. Okay, selalunya jangan kita buat emotional opinion. Dan suka, dan satu lagi adalah often express personal perspective. Yes, betul. Certain part you guys kena express in personal way, but certain things you guys tak boleh express on the personal way because of other human punya complication. Like for example, if like somebody, kita ambil yang benda paling dekat. Katalah one of your friends, your best friends ataupun your friends
bought a new iPhone 13. Alright, okay. So dia bought new iPhone 13 and then dia post dekat Instagram dia. Dia letak gambar iPhone 13 dia, dia post, lepas tu dia cakap this is an iPhone 13 Pro Max 1 terabyte. Dia tulis tu je. Lepas tu kita punya reaction terus kita punya judgement lah selalu ini saya tak kata you guys kita just ambil secara general yang berlaku dekat dalam kita punya masyarakat sekarang. Secara generalnya adalah dia terus pump. Ish, engkau nak tunjukkan kau ni kaya. Selalu orang akan berfikir macam itulah. Kau nak tunjukkan kau ni kaya. Pelagak budak ni. Dia ni kan dulu miskin. Kenapa tiba-tiba boleh ada duit? Dia akan jadi itu. Dia akan ada orang kata apa various of perspektif based on pada gambar dan juga statement yang dia buat. Ada orang kata alhamdulillah rezeki kau. Ada orang kata macam tu. Ada orang cakap gila untung kau menang dapat ni. Menang pula. Sebab satu-satu orang akan dapat satu-satu way. Maybe sebenarnya apa yang dia nak cuba sampaikan sebenarnya gambar tu pun bukan gambar dia, gambar orang. Dia just nak memberitahu information ini adalah rupa bentuk iPhone 13 Pro Max 1 terabyte. Gambar tangan saya suka lawak type gambar tangan iPhone. iPhone 13 ada gambar lah, gambar orang pegang iPhone macam ni kan. So anyone can post that image kan. Dia tak mention pun, aku dah beli iPhone 13 Pro Max something like that. Okay, dia macam mention. Tapi the perception of macam mana orang terima benda tu adalah berbeza. Sama gak macam awak? Pernah minum Starbucks? Antara beberapa orang ni, Zaki, Zarif, Anissa, Nurul. Pernah minum Starbucks Pernah Ya Zaki dengan ni, Zarif? Pernah Okay. Zarif mana Zarif? Zarif. Okay, dia toilet tu. Okay, right. So, kita, you guys pernah minum Starbucks. So, you perasan tak? Bila you guys minum Starbucks, you are, orang kata apa, intentionally try to post some image on media social about the drink itself. Pernah ada tak? Ke sebenarnya tak saya minum Starbucks, saya balut, saya ambil cawan Starbucks tu, saya tukar dengan cawan biasa, saya tak minum dalam cawan Starbucks. Ada yang macam tu ke? Ada tak? You guys beli minum Starbucks, lepas tu Starbucks you ambil tangkap gambar, tangkap gambar aku je dengan Starbucks, and then you intend to post benda tu. Ada tak? Ada kan? Okay. I'm not saying that is wrong. Okay, I'm saying that when we have those kita say orang kata apa, the way of we thinking about that particular product, then we intend to post in the way that we want to tell people that this is a Starbucks. This is the drinks that I bought. This is the maybe for example you bought the latest punya flavor yang ada kat situ. This is the latest flavor ataupun this is actually my cousin buy for me for my birthday something like that. Itu yang you intention to upload in your social media to let people know, to deliver the message. But other people will interpret differently. They might think, kayalah Nisa, hari-hari minum Starbucks. Kayalah si Nurul ni, kenapa hari tu minggu depan dah Starbucks, hari ni Starbucks lagi. Gila. Baguslah dia ni. Mesti dia ni Insta famous kan sebab minum Starbucks. Ni brother dia mesti handsome. Kenapa minum Starbucks? Belagaklah dia ni nak minum Starbucks je pun. Dia kita panggil sebagai saya lupa ada satu term tu semalam saya ada belajar. Negative punya terms whenever kita post something and then dia ada positive punya terms bila kita post something. Itu kita panggil macam kita panggil visualization. So macam mana kita nak visualizekan kepada orang yang kita nak memberitahu kepada orang yang kita nak sampaikan maklumat tu sebenarnya bukan apa yang dia orang intentionally to think like that. Kita nak beritahu orang sebenarnya ada promotion baru something like that. Tapi orang berfikir dia orang ni macam belagak lah nak post gambar ni kan. Dulu hari tu minum kopi kedai mamak tak ada pula ada post macam ni. Maybe kan. So dia punya tu terlampau tu lah. Sebenarnya dia tak salah. Dia akan menjadi salah in how people interpret. Itu je saya bagi tahu. Ramai orang duk post dekat media sosial lah. Orang duk bagi tahu
Dia kata, bila kita post something, kau ni belagak lah nak post ni, sudah lah macam ni. Macam kau seorang je yang mampu beli Starbucks. Ini we talk about Starbucks lah. Macam kau seorang yang mampu beli Starbucks lah. Belagak lah ni lah. Oh nanti Tuhan Tuhan laknat engkau lah. Saya pun fikir macam mana kau minum Starbucks Tuhan boleh laknat engkau kan. Macam krik jugalah kan. Lepas tu adalah, you know, all those negative punya comments, when people see other people's are in good shapes instead are there, right? Okay, so bila we think back about that, I think the important thing is how other people interpret your post. It's not how the way that you post the things on your social media. Like for example, kalau saya rasa saya takut nak post because of saya risau orang pandang negativity, saya boleh tutup saya punya social media account. Tapi in the end of the day sebenarnya I will lost in the game lah. Tapi sebenarnya dia macam it's depend kita punya preferences lah. Uh, if I think that kalau macam saya rasa saya post because of something differently, then kita boleh post benda tu. Tapi dia macam kita cakap apa? Dia ada dia ada pro and cons. Sometimes there was a thing that yang kita boleh post. Ini just a quick notes lah okay. Sometimes there was a thing yang kita boleh post. Sometimes there was a thing yang kita boleh post, but strongly we are advised not to post. Okay. Sometimes there was a thing that strongly we advised to post, but it's better you doesn't post. Something like that. Sometimes there was a lot of things that you shouldn't post. Okay. So benda-benda ni you guys kena tahulah apa benda kita panggil dalam bahasa Inggeris tu kita panggil common sense. Tahu tak common sense tu apa? Ada orang boleh cerita dengan saya tak common sense tu apa? Tahu tak perkataan common sense? Common sense. Tahu? Tahu guys common sense? Halo. Tahu perkataan common sense? Halo. Dah, semua hilang. Tak tahu macam terang kan. Common sense ni macam macam ni saya nak cakap. Common sense dalam bahasa Melayu dia apa saya pun lupa dia punya wording bahasa Melayu. Tapi common sense lah, you kena faham benda yang logik dan masuk akal, kita panggil common sense lah benda tu. Janganlah macam nanti you faham lah. Itu common sense adalah satu benda yang kita tidak boleh belajar melalui kelas. You guys kena belajar daripada kata apa, kita punya daily life kita lah. Apa yang kita belajar hari-hari kita go through kan. Itu yang kita belajar, common sense. How to respect people, how to orang kata apa, to behave even though you are in a social media, right? Okay. Alright, kalau macam dulu, if we are taught dulu last time lah, if we are taught badly, kita terus on the spot kena slap. Now because of the media social punya power, you are far away, so you can talk badly that much because no one gonna slap you. Itulah dia punya terms lah. Ini saya ambil bukan because of ni, ini saya ambil because of saya dalam community games lah. So kita punya community games, there was a lot of people, and then biasalah dia orang create fake account and dia orang keep bashing. And then bila dah kena tangkap sebab kita orang go through escape and everything, contact. Sekali dapat budak tu, dapat sekali tengok umur baru 12 tahun, baru 13 tahun. Dah cakap memang kau lah. Saya kata sebila nak salahkan, ada dah kita nak salahkan dia, salahkan parents dia, ataupun salahkan permainan atau community yang dia masuk. Kita tak tahu benda tu situasi dia macam mana. Okay, enough with that things. Okay, now let's proceed to kita punya visualize ni. Okay, so the goals. Okay,
So ini adalah benda yang kita nak tahu bila kita nak visualize, kita nak visual analysis, kita nak buat visual analysis. Maksudnya kita ada gambar, so macam mana kita nak faham gambar tu. Okay. So dia ada production, dia ada context identification, dia ada functional, expression, figurative. Okay. And then dia ada rhetorical dan juga sociological dengan period, dan last sekali comparative. Alright, okay. So apa benda yang dicakap dengan production? Okay. So macam mana bila satu-satu gambar tu dia produce, and macam mana kita combinekan all those element dalam satu-satu gambar ataupun satu visualization yang ada benda tu. Alright, okay. Macam for example, pernah tengok tak signboard yang dekat tepi jalan tu? Yang ada gambar lembu, gambar gajah. Betul? Pernah tengok tak? Yang kalau kita masuk kawasan okey, apa yang dia cuba nak sampaikan? Ha, haiwan melintas. Okey, ada, alright, okey, Nurul Bertisha cakap itu adalah kawasan haiwan melintas. Okey, lain? Ada siapa-siapa nak bagi idea? Apa yang awak boleh boleh interpret with the image yang kalau kita nampak ada gambar macam lembu dekat kawasan-kawasan jalan tu? Warning maksudnya? Alright, okay. So Anis kata, Anissa cakap suruh berhati-hati. Macam warning punya, orang kata apa, sign lah. Alright. Right, okay. So, some people akan interpret benda tu differently. Okay. Ada orang akan faham benda tu lain. Sebab apa? Kalau awak perasan, setiap satu kawasan yang awak pergi, gambar itu adalah gambar yang berbeza. Kalau pergi ke area-area bawah, awak nampak gambar lembu tu lain sikit. Awak pergi ke area-area atas, awak akan nampak gambar lembu tu lain sikit. Awak pergi kat belah pantai timur, awak akan nampak gambar lembu tu lain sikit. Kalau siapa pergi pantai timur, awak akan nampak ada gambar tapir, ada gambar gajah, ada binatang-binatang buas dan sebagainya. Tapi dari sini ada ni. Okey, ada orang interpret benda tu, okey, itu lembu nak melintas. Okey, ada orang interpret benda tu, oh, jaga-jaga ada haiwan lah dekat situ. Okey. Okey, kalau macam for example, ini I'm not saying that your statement is wrong. I'm saying cuba kita fikir. Kalau kita berpendapat, kalau kata okey, berhati-hati, ada haiwan nak melintas. Okey, dekat highway yang highway plus ni. Highway plus tu telah dipagar, dan dekat jalan tu pun ada pagar. So logik ke kalau kita tengok signboard tu kita kena berhati-hati sebab ada haiwan nak melintas? Secara logiknya. Cuba kita fikir. Tak mungkin, apa? Sebab jalan dah berpagar. Dekat luar pagar tu pun dah ada pagar tinggi. So mana mungkin haiwan nak melintas? Tapi masih lagi ada signage tu. Kenapa dia letak signage tu? So kita mungkin beranggapan berhati-hati, bermungkinan ada haiwan liar ataupun haiwan ternakan yang terlepas masuk. Dia bukan nak melintas. Okay? So macam tadi Anissa bagi tahu, dia adalah a warning. Okay, a sign of warning. Okay, bila a sign of warning, katalah macam for example, bila saya jalan ke kawasan kampung. Bila saya jalan ke kawasan kampung, saya memang tahu kat kawasan kampung memang akan ada binatang. So adakah saya nak perlu melihat gambar tu sebagai a sign of warning? Ada binatang dekat situ, ataupun saya kata, sign ni just nak beritahu kat kawasan kampung ni ada lembu, ataupun ada gajah ke dan sebagainya. Alright, okay. So that's why kita tengok macam mana benda tu di konteks dia, macam mana dia nak deliver those message kepada kita. Okay. So dia ada banyak variation lah. So tengok pada situasi dan sebagainya. Itu the first one, the production. Okay. So how the image physically produced and how the element combined with the frame, benda tu lah dan sebagainya. Okay. The second one, context identification. What are the major element and what is the story been
betul. Konteks ada application tadi lah. Macam kita signage tadi, kita ada gambar lembu tadi. So dia bagi tahu maybe berkemungkinan ada haiwan ternakan ataupun ada lembu, kambing dan sebagainya yang akan melintas lah. So be careful dekat situ Okay, functional. So macam mana kegunaan dia? So tadi tahu gambar tu, gambar signage tu dia berwarna kuning. Okay, gambar signage tu berwarna kuning. Alright, okay. So bila berwarna kuning kita tahulah itu as a warning. Okay, warning punya expression lah. Okay. Lepas tu yang the next tu kita ada nombor 4 tu kita ada expressional. Okay. So macam mana kita nak interpret benda tu by color yang dia represent. Okay. Macam mana kita nak convey apa emotional dia, macam mana kita nak express benda tu dan sebagainya. That's why kalau tengok dekat dalam jalan-jalan raya ni, dia punya signage, dia tak ada signage yang macam awas. Tak ada, dia tak ada macam terkejut. Kenapa? Dia tahu apabila kita memandu, jikalau dia menghasilkan satu signage yang terkejut, berkemungkinan orang akan terkejut. Saya masih ingat, saya tak tahu you guys ada lagi. Saya rasa kat Sabah ada lagi kot. Pernah tak you guys jumpa ada satu signage tu? Saya rasa kat kawasan kampung, tak tahu saya masih lagi ada ke tak ada lah sekarang ni. Dia ada satu signage tu, dia tulis tu berhati-hati di jalan raya. Tapi gambar dia adalah gambar tengkorak tengah driving. Ada pernah jumpa tak? Ada orang pernah jumpa tak gambar tu? Signage tu. Saya rasa dah tak ada dah signage tu. Sekejap saya cuba tengok dekat internet. Ada lagi tak? Signage tu memang lama. Sangat-sangat lama. Okay, dah tak ada. Saya dah kena buang kot. Alhamdulillah. Okay. Dia gambar ni. Nampak kat skrin kan? Nampak kat skrin kan? Okay. Dulu, sekarang ni kita nampak yang ni je. Betul? Awas kawasan kemalangan. Awas kawasan kemalangan di atas kan? Right. Okay. Dulu dia ada signage yang ni tau. Tapi dekat atas ni ada gambar tengkorak yang ni. Nampak gambar tengkorak yang warna putih tu? Ada gambar tengkorak, lepas tu ada steering kereta. Dululah saya tak tahu. Saya rasa signage sudah tak ada dah, dia orang dah turunkan. Rasanya kat kawasan yang apa kampung-kampung yang lama-lama ada ke saya rasa dulu. Sekarang ni tak ada dah dia buat macam ni. Okey? Dia buat macam ni Alright, okey. Kenapa dia buat macam ni? Berkemungkinan benda tu akan menakut ke orang. Dia akan terkejut ke orang. Expression macam mana orang tu nampak gambar. Tambah-tambah lagi kalau awak jalan kawasan kampung tengah-tengah malam gelap. Awak suluh-suluh tengok gambar tengkorak. Elok tak accident, terus accident kat situ kan. Berkemungkinan lah dia berpendapat macam tu kan. Okay, so that's why dia orang buang that signage. Tak ada signage ni saya rasa. Sekejap kita tengok. Signboard awas kawasan kemalangan. Yes, this one ada pun. Ni. Nampak ni? Ni dulu signboard dia. So you bayangkan, you jalan tengah-tengah malam, gelap ni, lampu kan tak ada kawasan ke. Tiba-tiba you suluh-suluh keluar gambar muka ni. Apa you rasa tu? Itu sebab saya rasa dia orang buang lah. Sebab ini memang signboard lama. Memang signage lama. Okay, ni signage lama lah. Okay, memang signage lama. Alright, okay. So you bayangkan kan. Tambah-tambah lagi kalau dekat Selekoh kan. Nak Selekoh nak bagi tahu kasaran ni. Sekali tengok-tengok, kerabak kau kat situ kan. So that's why orang kata apa.
interpretation orang lah, interpretation. So berkemungkinan apabila orang tu dia orang kena update lah, always update benda-benda this kind of punya things. Alright, okay. So kalau guys tengok macam sains dululah. Sekejap saya tunjuk. Okay, ni macam ni lembu, dia suruh hati-hati memandu. Saya berpendapat hati-hati memandu maksudnya jangan kita jadi lembu. Lembu tu tahu pandu. So kita kena berhati-hati memandu. Something like that. Okay. So dia bagi kat sini, awas gajah melintas. Ni apa? Awas hidupan liar. Something like that. Alright. Okay. Ni awas kawasan hutan simpan pandu perlahan. Hidupan liar melintas. Alright. Ini. Awas berhati-hati ada buaya. Macam mana dekat jalan ni ada buaya kan? Alright. Okay. So, kadang-kadang kita tak tahu. Logiknya ada di sini. Peringatan daripada controller hidupan liar. Ni besar. Ni Sarawak Sarawak. So berkemungkinan kita macam logik takkan ada buaya. Tapi berkemungkinan ada. Macam ni dia letak. Awas anda berada di habitat buaya. Kan? Okay. So that's the way lah macam mana kita nak analyze benda tu dalam kita punya expression. Okay. Lepas tu kita ada the next one adalah figurative. How the symbol and the metaphor employs and what are the culturally sensitive element. Figurative maksudnya the figure dalam tu macam mana dia punya metaphor. What is the metaphor benda ni? Okay, metaphor tu adalah macam mana kita nak interpret benda tu based on pada kita punya orang kata apa, understanding. Alright, okay. Lepas tu rhetorical. Okay, what's the philosophy justification for making and show the works and what are the responsibilities the producer has to subject the viewers. Okay, ini benda yang kita nak tahu secara detail lah. Okay, societal and period. How does the image reflect the culture and more of times when times it was produced and what are the communication to future generation. So what is the effect to social dan sebagainya. Alright, okay. Comparative, what is the image similar to previous created work and how it does fit within the body of work of the image creator. Alright, okay. So benda-benda ni lah kita nak kena tengok bila kita nak buat visual analysis. Secara logik, takkan saya nak kena hafal 88 ni bila saya nak tengok dekat jalan raya tu punya signboard. Tak adalah saya suruh awak hafal 88. Tapi whenever kita nak do kita punya visual analysis, benda-benda ni lah yang kita always kena biasa amalkan. Awak kan bukan kata awak kita kan sekarang ni di zaman ataupun di generasi yang suka analyze gambar orang, analyze berita, analyze video orang. Berita tak baca habis, baru baca depan je. Oh, macam ni. Post kan. Dia keluar gambar, dia ni beli ni. Post. Rupanya salah dan sebagainya. Kita intend untuk tidak menyalahkan diri kita dan kita akan menjawab, aku tak tahu lah. Aku tengok ada orang post, aku post lah. Sedangkan berkemungkinan benda tu tersebar adalah disebabkan kita dan sebagainya. The way of kita misinterpret the meaning of the context itself lah. Alright, okay. Okay, ini adalah sampel gambar. Okay, macam mana kita nak visualizekan benda tu lah. Okay, ini adalah books and a ring. And then kita nampak dekat tu ada shadow dia. Shadow ring tu dia jadi apa? Dia akan jadi bentuk love. Secara simboliknya gambar, ini adalah simbolik punya gambar lah. Secara simboliknya dia nak menunjukkan ini adalah gambar untuk kita visualizekan dia punya expression of a married couple ataupun kita panggil as orang kata very lovely punya condition. Kalau kita fikir in terms of dia punya expression, dia nampak macam calm, warm, relax. Okay. Kalau in terms of macam mana simbolik ni adalah yang gambar love tu lah. The symbolic self. Alright. In terms of social dia pula. Kalau kita interpret gambar ni adalah in the future. Social dia akan jadi benda. Orang akan tahu, this is a gambar yang untuk orang represent someone who just get married dan sebagainya. Alright. Okay. So itu cara kita interpret benda tu.
Kalau ada orang yang dia go detail, dia akan tengok juga what kind of books yang dia gunakan untuk create this punya image. Bila kita nak buat this kind of punya image, dia akan tengok buku. Kadang-kadang wording-wording yang kita nampak appear tu pun dia akan ambil kira juga. Ada satu-satu orang dia memang terlampau detail lah. Okay, berkemungkinan cincin sendiri tu pun dia punya structure of the cincin tu, dia punya design pada cincin tu, batu permata pada cincin tu pun akan diambil kira juga. Ada satu-satu orang dia sangat-sangat detail. In terms of doing, kita panggil ni, kita panggil sebagai fine arts. Okay, bila kita sebut pas sebagai fine art tu memang betul-betul fine lah, even though kita perlukan very very deep punya understanding to interpret the message yang ada dalam kita punya fine art. Okay, alright, maybe something like this. Okay, so somebody holding a plate of puzzle. Atas puzzle tu ada jam. Okay, macam mana kita nak interpret information ni? Cuba kita try tengok. Siapa boleh interpret apa yang dia cuba sampaikan? Dia tak ada salah dengan betul tau. Macam saya bagi tahu, interpretation of a certain image tu adalah depends on pada kita, diri kita sendiri. Okay, cuba tengok you guys ni, cuba tengok gambar ni. Tangan, pinggan, puzzle cube dan juga jam loceng tu. Okay. Lepas tu cuba fikir, lepas tu cuba interpret benda tu. Okay, anyone nak try? Ada siapa-siapa nak cuba interpret benda ni? Ke tak faham sebab terlampau kata apa? Terlampau deep sangat dia punya apa design dia. Tak faham Alright. Okey, tak apa tak apa. Okey. Kita ambil satu persatu. Okey. Kita tengok atas ni kita ada jam, bawah dia kita ada puzzle, lepas tu ada plate, lepas tu ada tangan. So selalunya tangan dengan plate ni bermaksud manusia ni dia cuba nak makan. Okey, itu kita tahulah secara standard lah. Secara commonnya manusia nak makan. Okey. So apa relate-nya puzzle, hours? Puzzle dengan hours ni sebenarnya. Alright. Okey. So apa dia nak cuba sampaikan adalah apa yang kita makan sebenarnya ni adalah satu puzzle ataupun satu teka-teki dan juga masa. Apa yang daily life yang kita konteks yang kita makan, yang kita cuba ambil, yang kita consume hari-hari adalah melibatkan puzzle, teka-teki dan juga masa. Ini yang kita face setiap hari, every day. Even though kalau awak cakap, "Sir, saya tidur je sir hari-hari." Yes, memang betul tidur. It's a time. You consume your time. Dalam masa yang sama, you puzzle yourself. Sorry. You puzzle yourself. You try to find a way to solve something. This puzzle is a soft punya cube lah. You try to solve something. You ada problem. So you need a time and then you need to solve. You ada masalah dengan you guys punya study. You need a soft punya solution and then you need time.
benda ni lah yang kita hari-hari kita consume, yang kita makan. Itu yang dia cuba nak interpret sebenarnya dalam kita punya gambar. Saya tak tahu apa dia punya final interpretation of the gambar dia, sebab gambar ni just datang macam tu. Dia tengok macam mana kita interpret benda tu, macam mana. Alright, okay? Alright, okay? Alright, okay. This one, kita tengok. Right, apa you guys boleh interpret pasal benda ni? This one is quite straight sebenarnya. Sangat-sangat straight. Apa you guys rasa? Okay, yes, betul. It's about an air pollution lah. Okay, so kalau kita tengok secara direct, dia cuba nak interpret adalah dia nak beritahu sebenarnya this girl, dia nak cuba close the hole of the smoke yang keluar daripada lubang asap tu lah. It's about an air pollution. Tapi secara overall sebenarnya, apa yang dia cuba nak sampaikan adalah dia nak beritahu sebenarnya this budak ni sendiri sebenarnya ada masalah dekat dalam dia punya kawasan. Bila air pollution ni terjadi, awak tengok kawasan rumput ni akan mati. Bila kawasan rumput ni akan mati, dekat mana budak ni nak main dan mana budak ni nak dapatkan kawasan rumput yang berwarna hijau. Nampak tak secara overall ni? So, jadi dia kata kenapa tak boleh kita stop this air pollution ni supaya semua boleh kembali kepada hijau semula. Alright, okay, itu yang dia cuba nak sampaikan pada kita punya this kind of punya image. Okay, okay, this one. Ah, ada orang nak interpret. Ini pun simple and quite forward lah, forward punya gambar lah. Okay. Okay. So, kalau macam Anissa bagi tahu tadi, dia menggambarkan smoking kills. Okay, dah betul lah. Logical dia memang macam tu. Okay. So, kita nampak rokok ni mencengkam leher dia. Okay, menandakan sebenarnya smoke tu memang membawa keburukan lah ataupun membunuh lah. Okay, bukan kata nak membunuh 100%. Maksudnya, jikalau kita merokok tu, possibility untuk kita meninggal kerana rokok tu adalah tinggi dan sebagainya. That's why dia interpret macam ni. Dia tak bagi tahu, dia tak tunjuk pun orang tu mati dia rokok. Kenapa? Kalau orang tu mati rokok, dia tak akan sampai. So dia orang buat, kita panggil dia sebagai visualization. Kenapa? Secara logik lah. Kenapa tak tunjuk gambar orang mati, buka dia punya dia punya paru-paru dia, ataupun letak gambar video yang orang sesak-sesak nafas sampai dia mati rokok kan? Tak boleh. Sebab benda tu melanggar akta. Dia ada akta of violence dia ada akta of advertisement. Dia ada akta, saya lupa, dia was a 3X dalam apabila kita nak buat advertisement. Dia tak boleh menunjukkan sesuatu violency, secara violence. Dia tak boleh menunjukkan adalah satu tu akta tu international punya akta, satu tu akta Malaysia. You guys boleh tengok nanti. That's why kebanyakan orang menggunakan, kita panggil konsep ataupun cara dengan menggunakan konsep interpretation. Kita interpretasikan situasi yang sama tapi pada visual form yang lain, yang lebih kita panggil eye relaxing dan tidak terlampau orang kata apa, sensitive towards tu masyarakat. Okay. Kalau awak tengok gambar ni gambar ni dia 100% dia apply all those photography punya element. Dia apply all those kita panggil direct punya tu. Simple je gambar dia, tapi dia memang directly straight to the point lah. Okay, this one. Ada orang boleh explain tak? Ni tak kenal kot. Sekejap. Sekejap saya tengok tak gambar. Okay, tak ada. Okay, siapa boleh explain gambar ni? Siapa boleh explain gambar ni? Kita tak faham. Okay, alright. Okay, tak apa. Okay.
ini adalah satu iklan di mana supaya manusia memandu kereta dengan meletakkan mata 100% di atas jalan raya. Okey. So yang sebelah kanan gambar awak tengok tu adalah seorang pemandu, sebelah kiri tu adalah seorang lagi di sebelah tempat duduk kiri. Dan sebenarnya di tempat duduk sebelah kiri tu adalah artis. Okey, apa yang Mamat pemandu dia cuba buat, dia cuba menukar lagu radio. Okey, kalau pasang tu nampak akan ada gambar radio kan, dia cuba untuk menukar radio di saat dia sedang memandu. Dan yang sebelah kiri tu adalah represent artis yang dicuba nak cari. That's why dia tulis itu search a song. Okey, search a song, search a crash. Jikalau awak tengah memandu dan awak pergi tengok kat awak punya radio tu, awak cuba nak cari lagu, maksudnya awak mencari kemalangan. So dia cuba nak bayangkan ketika kita tengah cari lagu tu, sebenarnya artis tu sedang menutup mata kita daripada memandang jalan raya depan lah. Itu yang berlaku sebenarnya. Okay. So dia nak bagi tahu sebenarnya apabila kita memandu tidak digalakkan lah. Dulu dia kata okey, tapi sekarang ni tidak digalakkan untuk kita melihat video, okey, ataupun mencari lagu kat radio. Kenapa? Sebab dulu masih lagi? Sebab apa dulu? Dulu kita buy knob. Tahu tak buy knob? Radio kita ni tune by knob. Dia ada pemutar. Radio kita siapa dia kereta lama, Proton lama tu. Proton dulu dia ada pemutar, tahu pemutar, pemusing. Yang dekat radio kan. Tapi sekarang yang baru tak ada. Baru semua touchscreen. Bila touchscreen, kita tak tahu kita touch yang mana. Betul? Sebab semua button adalah sama. Betul tak? So kita kena lihat dekat mana kita nak letak jari kita. Bila kita intend untuk lihat, kita akan tertarik dengan interface. Bila tarik interface, kita intend tu. Macam for example lah. Awak takkan boleh nak cari nama artis yang mula pada huruf, katalah for example you minat BTS. Kalau itu kan huruf B, takkan tekan B terus keluar BTS, betul? Dia mesti akan keluar artis lain. Okay. Maybe keluar Beyonce. Maybe keluar artis lain yang bermula dengan huruf B. So, you nak kena type tu betul-betul. So, you nak cari dia punya keyword. Ketika kita tengah cari tu, even though 10 second ataupun 20 second punya eyes drop from the middle road, kita boleh akan ada collisions lah. Kalau depan kita ada kereta, berkemungkinan kita akan ada collisions dengan another car kat situ. That's why benda-benda ni sangat crucial. So, apa solution untuk kita nak elakkan daripada kita orang kata mencari lagu melalui radio ni di dalam kereta? Pernah buat kan? You guys semua pernah buat kan? Memandu dan cuba mencari mencari sound ataupun lagu kat dalam you guys punya playlist tu. Pakai Pakai apa? Pakai Siri. Alright. Okay. So tell me, how accurate is your Siri? So tell me, how accurate is your Siri? Boleh bagi tahu saya tak berapa percentage accurate of you punya Siri tu? Saya nak tahu. 60, that means there was sometimes yang bila kita cakap tu dia tak boleh nak apa, kata apa, boleh interpret dengan betul lah. Alright, okay. Tapi bagus, the solution is there. Okay, once they create this, kita panggil flat screen ataupun touch screen, they say people intends to focus on the screen itself because screen become massive. Dulu tak ada screen langsung, satu benda bodoh je kat situ. Lepas tu kita main knob. So kita sambil tu macam kita lah dulu masa kita pakai Nokia. I'm not sure that you guys pernah merasai pakai Nokia 3310 dulu tu. Yang kita ada physical button tu. Alright, okay. So dalam zaman dulu ketika saya pakai Nokia, saya boleh drive motor, saya boleh tulis message dengan kawan saya tanpa saya lihat saya punya phone. Saya tahu which button saya nak tekan. Berapa kali saya nak kena press. Dah tekan dengan motor ni. Tekan. Lepas tu last pasal traffic light berhenti tengok. Okay, message baru send. Dulu saya boleh send message tanpa melihat saya punya phone lah. Nowadays tak boleh sebab apa? Kita tak ada physical button. So what we're gonna do? The solution is they provide a voice assistant. Kalau yang Apple kita ada Siri, kalau Android kita ada
Android apa? Google. Sorry, Android kita ada Google. So you can ask them. Tapi how accurate that particular apps to assist you, itu depends on pada uh, the apps itself lah. Okay. Sebab ada certain car yang memang dalam kereta tu memang ada built-in Siri. You maybe can request them. Okay, hi Siri, blah 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 blah, play me some song and so on. Ataupun hey Google, hello Google, Google something like that. So Google will orang kata apa, try to assist you lah. Tapi how accurate is the things is kadang-kadang depends juga. Kadang-kadang when we are requesting a complex punya task towards to Siri, kadang-kadang dia tak boleh nak deliver. Kan macam misalnya, hey Siri, could you play me a BTS song from this album, came out from this year, in which they have one of the team members that been fall out ke macam ni, something like that. Bila kita ada bagi a complex punya orang kata apa suggestion pada Siri, dia unlikely to try to perform. Okay. Tapi kalau Nurul rasa Siri is quite good dan better lah. Semua orang pakai iPhone kan? Semua orang pakai iPhone kan? Zaki pakai Android lah. Okay, tak apa. Zaki pakai Android. Zarif mana Zarif? Dia dah balik daripada toilet. Oh, ada. Ada. Zarif pakai iPhone Tak. Okay, so dua orang je lah. Anissa dengan Patricia Anissa pakai iPhone Anissa tak ada. Okay, Patricia. Nurul, berapa kali dalam sebulan ni awak menggunakan Siri? Dalam sebulan lah. Saya tak nak dalam setahun lah. Saya nak dalam sebulan. Berapa kali awak guna Siri? Untuk gunaan dia? Oh, memang boleh lah. Memang dia accurate lah. Ada tak contoh-contoh command yang you rasa you boleh share dengan saya, you rasa ini command baru tak macam dulu, macam kita apa Siri tell me the weather for today, Siri set me a clock, Siri read me a message. Ada tak yang rasa command-command yang memang saya tak tahu tapi you tahu, maybe you boleh share, so I will give it a try after this class. Huh? Oh, right. Okay. Betul. Itu pun saya ada try lah. Saya akan tanya Siri, what is the sebab saya selalu tengok mata wang exchange. So saya selalu akan request Siri, what's the conversion of this Singapore dollar to Malaysia ringgit. So dia akan bagi directly. Itu the most simplest thing yang memang saya pernah try lah. Directly cakap, hi Siri, what's the conversion from 1,000 yen to Malaysia ringgit. Memang dia akan tangkap exactly, dia akan bagi saya the right amount. Cuma kalau amount tu lebih daripada 1,000, maksudnya dia punya result akan lebih 1,000 ringgit Malaysia, dia akan suruh saya search sendiri. Sebab because of the fluctuate of the rate itself lah, akan berbeza. Dia kata better search. Tapi but small amount tu akan memang konsep lah. Okay. Alright, okay, good things. Okay. Alright, itu dia kita punya chapter kita berkaitan dengan kita punya visual design. So basically visual design ni memang panjang story dia. Okay. Kita kena faham satu persatu image tu, what is the punya interpretation yang kita mula belajar daripada kita punya visual theories yang melibatkan seseri perceptual, and then kita ada gestalt theory, proximity, similarity, continuation, closure. Okay. And then kita ada constructive theory, ecological theory, semiotic, iconic, indexical, symbol, benda ni lah. Alright, okay. Lepas tu emoji, connective theory, macam mana pemikiran kita melihat satu benda tu nampak macam seamless je. Oh, cantik lah macam ni. Okay. Ni awan ni gambar macam ni lah. Benda tu automatically based on kita punya cognitive thinking. Lepas tu macam mana kita nak visually analyse apa benda yang kita nampak.
Okay, so ada 8 cara: production, context identification, functional expression, figurative, rhetorical, societical dan juga period serta comparative. And the rest adalah sample of image. Alright, okay. So ada soalan? Kalau tak ada tak apa. Nanti kita akan discuss on the next class. Nanti saya akan message dalam group untuk kita punya kelas ganti nanti. Alright, okay? Boleh? Besok pun kita ada kelas Besok kita ada kelas oh tak ada, kita akan ada kelas balik Khamis. Okay, right. Right. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja kelas kita untuk hari ini.